Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih banyak-banyak kepada semua para penonton, para pendengar Tadabbur Center yang terus setia menunggu pengisian dari semasa ke semasa daripada kami. InsyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi mengenai topik teladan dan pedoman daripada surah Al-Kahfi dalam proses kita menghadapi musibah COVID-19. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada pagi ini memberikan kekuatan, memberikan pedoman kepada semua yang sempat untuk mendengar. Ada satu pedoman dan ada 4 teladan daripada suratul Kahfi yang boleh saya kupas dalam tempoh kurang 1 jam ini. Ada satu pedoman dan itu adalah ayat yang ke-10, manakala ada 4 teladan berdasarkan 4 kisah yang boleh kita ambil daripada suratul Kahfi. Surah yang kita tidak tinggalkan insya-Allah pada setiap hari Jumaat. Adapun satu pedoman itu adalah doa yang telah dilafazkan oleh para pemuda Al-Kahf yang dirakamkan Allah pada ayat yang ke-10. إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah satu peristiwa ketika pemuda-pemuda itu awa pergi berlindung di sebuah gua. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami yang memelihara kami, kurniakanlah kepada kami secara langsung daripadamu rahmat, dan bentuklah dan berilah kepada kami di atas keputusan yang telah kami buat rasyadan, petunjuk ataupun hidayah yang berkekalan. Berdasarkan ayat yang ke-10 ini, tuan-tuan, kita bertemu dengan satu perkataan penting, iaitulah awa. Awa adalah bukan sekadar pergi, tetapi awa adalah pergi untuk tujuan berlindung. Kalau anda masih ingat ungkapan anak Nabi Nuh alaihi salam, iaitulah apabila ditanya ataupun diajak oleh ayahnya untuk naik ke atas bahtera, jawapannya adalah sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya dalam perjalanan ke gunung yang tinggi untuk mendapatkan perlindungan daripada bahaya air yang sedang naik. Jadi sa'awi berasal juga daripada perkataan yang sama pada ayat 10 ini, iaitulah awa. Pergi ke sesuatu tempat, bukan untuk jalan-jalan cari makan, tetapi untuk mendapatkan perlindungan. Kerana adanya bahaya, maka pergi berlindung. Bahaya kepada anak Nabi Nuh pada waktu itu yang dirakamkan dalam surah Hud adalah bahaya air. Dan awal dalam ayat 10 suratul Kahf ini, kita sedia maklum bahayanya adalah daripada raja dan al-malak yang bersama dengannya yang mahu membunuh pemuda-pemuda Al-Kahfi berdasarkan ayat 20 yang selepasnya. Sebab itulah antara nama lain kepada syurga ataupun sifat syurga adalah ma'wa, Jannatul Ma'wa. Kerana ia adalah tempat, seperti dalam surah As-Sajdah, Jannatul Ma'wa, ia adalah tempat di mana kita beroleh keselamatan dan kedamaian. Kita selamat daripada apa-apa keburukan dan kita akan mendapat ketenteraman dan kedamaian. Syurga adalah tempat di mana salamun, qaulan, segalanya adalah sejahtera, tidak ada sebarang keburukan. Seseorang berada di satu tempat, dan dia berasa aman, tidak ada sebarang bahaya datang, itu bermakna ma'wa. Itulah antara nama dan sifat syurga yang Allah terangkan dalam surah As-Sajdah.
Dan dalam surah Ad-Duha kita pernah baca alam yajid kayatiman fa'awa. Kami, yakni Allah, dia mendapati kamu pernah yatim piatu. Anak yatim piatu ini, tuan-puan maklum, mereka sangat terdedah kepada ragging, brutalism, kepada pelbagai perbuatan yadu'ul yatim, perbuatan kurang ajar, perbuatan biadab oleh orang-orang kafir Quraisy kepada anak-anak yatim, memangsakan anak-anak yatim. Nabi SAW terdedah kepada bahaya ini kerana baginda sudah kehilangan ibu bapanya. Tetapi Allah Ta'ala berkata, ya, alam yajid kayatiman fa'awa. Jadi perkataan awa ini adalah pergi untuk berlindung daripada bahaya. Ya, dan apa yang sedang kita lakukan sekarang pun, ya, dalam kategori perkataan inilah, iaitu pergi ke suatu tempat kerana adanya keselamatan, dan itu adalah rumah kita sendirilah. Jadi ini antara perkara yang kita dapat lihat adanya persamaan situasi. Walaupun persamaan situasi itu tidaklah nampak jelas, ya, tetapi situasi Al-Kahfi nampak lebih kritikal, lebih bahaya, ya, kerana membabitkan jelas ancaman nyawanya. Tetapi di sini kita memahami kita juga sedang melakukan proses stay at home untuk mendapatkan keselamatan daripada bahaya. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Setibanya mereka di gua berkenaan, mereka terus berdoa kepada Allah, iaitulah pemelihara kami, kurniakanlah kepada kami rahmat. Kurniakanlah kepada kami min ladunka. Min ladunka ini rahmat yang istimewa daripadamu. Bukan rahmat yang biasa-biasa, tetapi rahmat yang khusus, yang menandakan ia tidak datang daripada selain, dan ia hanya datang daripadamu. Umpamanya beginilah, untuk memudahkan faham. Kita melihat contoh, ya, tiba-tiba rakyat jelata yang memerlukan makanan contohnya telah diberikan bantuan directly daripada orang nombor satu negara, contohnya Sultan yang di Pertuan Agong. Apabila bantuan itu diperolehi secara direct daripada orang yang paling besar kedudukan dalam negara ini, maka kita dapat lihat contoh berkenaan di mana tidak ada orang ketiga, tidak ada agensi, tidak ada perantara yang menyampaikan bantuan daripada Sultan, ya, kepada rakyat yang memerlukan. So apabila tidak ada sebarang perantara itu, kita panggil ia sebagai min ladunka, ya, secara direct, kerana ia menunjukkan istimewanya rakyat yang terpilih, ya, daripada ramai-ramai orang berkenaan, hanya certain orang-orang tertentu mendapat bantuan secara direct. Ini menunjukkan adanya unsur memuliakan, adanya unsur menghormati daripada orang nombor satu dalam negara kepada rakyat jelata. Walillahil mathalil a'la. Maka rahmat yang dimaksudkan di sini, yang special, yang directly daripadamu wahai Allah, ya, bukan sekadar perlindungan daripada bahaya. Ya, menarik, ya. Pemuda-pemuda Al-Kahfi apabila sampai di Gua Al-Kahfi, tempat mereka berlindung, mereka memohon kepada Allah bukan sekadar agar Allah pelihara daripada bahaya di luar. Dan kita juga kena ada prinsip ini. Apabila kita kita berada di rumah untuk melindungi diri daripada bahaya wabak yang tular, maka kita jangan hanya meminta kepada Allah agar melindungi kita daripada bahaya penyakit kepada tubuh kita. Kerana pemuda Al-Kahfi meminta bukan sekadar perlindungan kepada tubuh mereka, tetapi mereka meminta rahmat yang istimewa. Mereka memohon perhatian Allah Subhanahu wa taala dengan penuh belas kasihan. Kurniakan kepada mereka belas kasihan. Maka belas kasihan di sini ataupun rahmat di sini, ya, bukan terbatas hanya kepada keselamatan, al-hifzu, ya, pemeliharaan daripada bahaya mendatangi mereka ataupun bahaya mendatangi kita yang boleh kena kepada tubuh kita. Al-Allamah Asy-Syanqiti rahimahullah
Ya, saya perhatikan juga tafsir Ar-Razi sebelum daripada beliau. Kalau kita himpunkan apa yang disebut oleh Syangqiti dan sebelumnya Ar-Razi, maka rahmat pada ayat 10 ini kita boleh himpunkan kepadanya 5 perkara. Sebab itu dalam bentuk nakirah, pelbagai rahmat. Ya, Al-Quran sebut dalam satu patah perkataan, tetapi tadabbur para ulama adalah 5 perkara sekurang-kurangnya pada perkataan rahmat. Dan salah satunya adalah al-hifzu, pemeliharaan. Tetapi ia tidak terbatas kepada pemeliharaan. Kalau sekadar pemuda ini memohon agar dilindungi daripada bahaya di luar, ya, maka pasti lafaznya adalah sekadar memelihara daripada bahaya. Tetapi bila mereka memohon Allah Ta'ala beri rahmat, maknanya mereka tidak sekadar berpada kepada melindungi tubuh mereka. Maka di sinilah yang dimaksudkan oleh para ulama kita ar-rizqu. Allah kurniakan kepada kami makanan. Ya, ini pun termasuk dalam rahmat. Ya, dalam rahmat. Ya, banyak rezeki Allah yang bersifat makanan dalam Quran pun Allah Ta'ala menyebut ia sebagai rahmat. Ya. Kerana makanan tidak ada dalam gua dan mereka bukan pergi ke gua dalam keadaan sudah sempat menyiapkan makanan untuk bekalan. Jadi makanan tidak terjamin mencukupi ataupun tidak. Ya, kita pun kadang risau pada waktu sekarang makanan mencukupi ke tidak. Maka lafazkanlah doa ini supaya Allah Ta'ala memberikan jaminan kepada makanan tubuh kita supaya kekal sihat untuk menghadapi musibah. Ya. Yang kedua adalah al-huda. Al-huda. Al-huda ini kata Ar-Razi adalah ma'rifat ataupun ilmu mengenai tempat yang selamat. Ya. Maksudnya, ada tak tempat yang selamat untuk kami pergi dan kekal hidup di sana? Kerana di gua ini difahami sebagai tempat yang sementara. Ini situasi pemuda Al-Kahf. Apabila sampai di gua, mereka tidak menjangka langsung. Di situlah sebenarnya kediaman mereka yang sebenar. Lalu mereka memohon kepada Allah rahmat, dan rahmat di sini adalah juga dimaksudkan para ulama kita sebagai hudan, petunjuk. Petunjuk untuk pergi ke mana? Guidance. Untuk pergi ke mana sebenarnya? Allah Ta'ala berilah rahmat dalam bentuk idea. Apakah dari sudut pengetahuannya ke mana tempat paling selamat untuk kami pergi berlindung? Kerana gua bukan tempat yang boleh menyelamatkan mereka untuk tempoh masa yang lama. Ini dalam fikiran mereka. Berikan kami petunjuk ke mana sepatutnya kami pergi. Yang ketiga al-hifzu, telah saya huraikan tadi. Yang keempat kata Syangqiti adalah al-maghfirah. Subhanallah. Tuhan berikan kami rahmat dalam erti kata berikan kami keampunan. Kerana tidak ada makna kami dapat makanan. Tak ada makna kita, tuan-tuan, makanan cukup. Tak ada makna kita dipelihara daripada penyakit berbahaya di luar sana, ya, virus yang tular. Sebagaimana pemuda Al-Kahfi merasakan tidak cukup tubuh ini selamat daripada ancaman selagi tidak dalam tempoh melindungi diri kita mendapat keampunan daripada Allah. Sebab itulah kena selalu istighfar. Kerana ini cara nak keluar daripada masalah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Banyak ayat-ayat Quran yang menekan dan menegaskan istighfar adalah jalan keluar daripada permasalahan. Istighfar dengan penuh keikhlasan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan pelbagai bentuk istighfar dalam Al-Quran dan dalam hadis yang seharusnya menjadi zikir kita dengan lebih kerap bila kita duduk di rumah ni. Jadi pemuda-pemuda Al-Kahfi faham satu perkara, bahawasanya belas kasihan Allah Ta'ala itu adalah berkadaran dengan kemahuan mereka agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Adalah satu musibah apabila ketika tempoh kawalan pergerakan ini, ya, kita diuji Allah dengan musibah, bahaya ada di luar sana, ya, virus, dan kita berlindung dalam rumah kita.
yang seharusnya bertambah istighfar, tetapi yang bertambah dalam hidup kita masuk hari ke-7, hari ke-8 ini adalah bertambah level game PS4 yang kita main, ataupun bertambah makin banyak dapat khatam filem-filem tertentu. Astaghfirullahalazim. Orang lain berjuang dan berkorban untuk selamatkan nyawa, dan kita hanya menambah kuantiti filem untuk ditontoni. Sedangkan sepatutnya dalam tempoh bertenang, dalam tempoh berlindung, dalam tempoh kita berada di rumah sebagai makwa ini adalah tempoh kita gandakan istighfar. Ya, jangan terlalu susah dan sulit lidah ni nak lafaz istighfar dengan penuh keikhlasan. Sekurang-kurangnya 20 kali setiap kali habis solat, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kerana pedoman daripada kisah pemuda Al-Kahfi adalah mereka meyakini belas kasihan Allah, doa mereka akan mustajab apabila mereka mendapat belas kasihan daripada Allah. Dan belas kasihan daripada Allah berkadaran dengan keampunan Allah kepada kita dan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi sangat sedih tuan-tuan apabila kita baca di mana kadar menonton website porno dan filem-filem yang ada orientasi 18XX meningkat. Ya, di Malaysia ini meningkat ketika waktu yang sama, ya, musibah COVID-19 ini menimpa kita. Dan pada waktu yang sama orang lain yang bernama pejuang-pejuang dalam bidang perubatan berkorban 18 jam sehari untuk selamatkan nyawa orang, dan kita yang diberikan Allah sedikit kelebihan boleh duduk kat rumah bertenang dan berlindung buat maksiat. Na'udzubillah. Ya, ini teguran kepada saya dan perlu kita sebarkan kepada anak-anak muda di luar sana supaya gunakan sebaik mungkin tempoh bertenang, tempoh makwa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Ar-Razi menambah yang kelima, yang saya ulang balik, ar-rizqu, al-huda, al-hifzu, al-maghfirah dan as-sabru. Ini tambahan daripada Ar-Razi yang tidak ada dalam tafsir Syangkiti, tetapi menjelaskan maksud rahmat, iaitulah Allah kekalkan kami dalam keadaan bersabar dengan kesabaran yang indah. Kami menganggap musibah yang terjadi ini dengan tanggapan penuh sangka baik. Ya, kami mengharapkan sepanjang kami bersabar ini pahala mengalir. Sebab itulah doa ini kalau boleh, ya, bukan hanya doa yang kita niatkan hanya untuk kita dan keluarga kita, tetapi niatkanlah bersama kepada orang-orang yang sedang membantu untuk mengurangkan kadar bahaya di negara ini, yakni frontliners kita, ya, para doktor kita, ya, para petugas keselamatan kita, agar Allah berikanlah kepada mereka kesabaran, berikanlah kepada mereka sangka baik sepanjang berkorban meninggalkan orang-orang tersayang dalam waktu yang sangat kritikal ini. Kurniakan kepada mereka pahala yang banyak kerana mereka berada di medan. Ya, jadi bila kita lafazkan bersama di situ membentuk kebersamaan, as-sabru. Ya. Kemudian kita lihat 4 kisah dalam suratul Kahf, dan sebelum kita pergi kepada 4 kisah berkenaan mengambil sedikit teladan, kita perasankan bagaimana doa yang penuh makna ini sangat ringkas. Ya, sangat ringkas. Kita boleh selesai membaca ayat 10 ini hanya dalam beberapa saat sahaja. Tetapi doa yang tak sampai 10 saat inilah yang menyebabkan tubuh pemuda-pemuda Al-Kahfi terpelihara untuk tempoh yang sangat lama. Doa yang pendek inilah, ya, yang dilafazkan telah menyebabkan tubuh mereka dipelihara Allah daripada bahaya dalam tempoh 300 tahun lebih, ya, 309 tahun. Mengajar kita apabila berdoa kepada Allah, ya, bukanlah kuantiti masa doa berkenaan sahaja, tetapi kualiti penghayatan doa, kesungguhan berdoa dengan penuh keikhlasan. Kerana pemuda-pemuda Al-Kahf, ya, ringkas sahaja Allah Ta'ala rakam doa mereka, tetapi doa itu adalah datang daripada benak hati dan penuh pergantungan.
kepada Allah. Maka doa ini yang mengubah segala-galanya. Maka kita belajar daripada doa ini, jangan sekali-kali meremehkan kuasa doa. Tentera-tentera Islam dahulu, ya, sebagaimana saya pernah kaji Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed II, daripada pasukan bala tentera itu adanya satu pasukan orang-orang tua, satu pasukan para ulama. Mereka tidak mengangkat senjata berperang, tetapi mereka adalah katibah. Mereka adalah pasukan yang hanya berdoa kepada kaum muslimin agar dikurniakan kemenangan. Kita boleh ambil teladan daripada sini. Ada orang berjuang di medan, ya, berperang, ya, memerangi COVID-19 ni. Mereka ni umpamanya para pejuang, frontliners kita. Dan kita yang duduk di rumah ini, jadilah katibah berkenaan. Jadilah Syekh Syamsuddin berkenaan yang berdoa. Sebab diorang pun, ya, bukan ada banyak masa macam kita untuk beribadat. Ibadat mereka adalah merawat orang-orang sakit berkenaan. Berapa sangat masa mereka untuk berada di musalla ataupun untuk beribadat. Masa mereka sangat terhakis. Ya, perjuangan mereka adalah kepada umat yang sakit. Kita yang ada banyak masa ini, doakanlah, ya, bagi pihak mereka. Sebab doa ini dilafazkan secara berjamaah. Kalau kita dapat lihat pada ayat 10 ini, pastinya doa ini tidak dilafazkan secara serentak. Satu orang melafazkan daripada 7 pemuda Al-Kahfi itu, satu orang yang melafazkan. Lagi 6 di belakang itu hanya mengaminkan. Jadi kita ini biarlah jadi orang yang melafazkan doa berkenaan dengan penuh penghayatan, ya, seolah-olah, ya, yang tidak mampu untuk lebih kerap beribadat dan lebih kerap berdoa kerana taklifan kepada merawat sakit ini mengaminkan, ya, kerana kitalah yang menjadi satu-satunya orang yang diberikan rezeki oleh Allah masa, ya, dan diberikan Allah perlindungan, ya, di rumah ini. Lalu kita gunakan masa yang ada untuk mendoakan kita dan mendoakan mereka. Ya, Rabbana, nah, di situ adalah kami, wahai Tuhan kami. Ya, jangan hanya nampak saya dan keluarga saya terpelihara, tetapi pelihara juga orang-orang yang berada di medan sana. Ya, pelihara mereka dan kurniakan kepada mereka rahmat, dan kurniakan kepada mereka dan kami rasyadan. Yang rasyadan ini, saya lupa nak hurai tadi. Rasyadan ini para ulama kita berkata seperti Asy-Syangqiti sendiri berkata, al-huda wad-daimumati alaih wad-daimumatu alaih, iaitulah petunjuk yang berkekalan. Ya, kalau kita dapat petunjuk, itu maknanya hudan. Tetapi bila kita kekal berada di atas jalan yang lurus, kita kekal memandu ke jalan yang betul, kita kekal mengikut petunjuk ketika adanya tarikan-tarikan di kiri dan kanan, itu namanya, ya, rasyadan. Maknanya, ya Allah, kurniakan kepada kami belas kasihan, ya, rezeki, kurniakan kepada kami pemeliharaan, kurniakan kami pengetahuan bagaimana nak keluar daripada masalah ini, kurniakan kami kesabaran agar kami dapat memetik pahala, kurniakan kami keampunan, dan lebih penting daripada itu, keputusan yang kami buat ini, wahai Allah, ya, kau sudilah, hayyi lana, ya, kau bentukkanlah, kau jadikan keputusan kami ini berkesudahan dengan kami kekal di atas jalan ini dan tidak sebaliknya ragu dengan jalan ini. Ya, jadi musibah yang menimpa kita, mudah-mudahan Allah kurniakan kami dengan musibah ini orang yang istiqamah di atas jalan agama, dan bukan sebaliknya jadi orang yang bersangka buruk pada Tuhan, berkata yang bukan-bukan kepada Tuhan. Na'udzubillah. Itulah serba sedikit saya kira satu pedoman daripada suratul Kahf ketika kita menghadapi musibah. Walaupun musibah kita tidaklah setara mana dengan kalau nak dibandingkan dengan musibah pemuda Al-Kahf, tetapi melihat kepada perkataan awal adanya persamaan, iaitulah berlindung daripada bahaya yang berada di luar. Baiklah, kalau tuan-tuan ada soalan boleh ajukan. Kalau ada soalan boleh ajukan, ya. Sebelum saya berpindah kepada kisah 4 kisah sepintas lalu,
dan mengambil 4 teladan daripada kisah-kisah berkenaan. Baik tuan-tuan, puan-puan sekalian, tak ada soalan ya. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang menonton. Kisah yang pertama adalah kisah pemuda Al-Kahfi itu sendiri. Ya, di sini kita belajar satu perkara daripada kisah pemuda Al-Kahfi yang perlu menjadi teladan, iaitulah doa sahaja tidak mencukupi, mesti ada strategi, mesti ada ikhtiar, mesti ada rencana, mesti ada plan, mesti ada perbincangan. Bagaimana untuk supaya Allah beri keselamatan? Ini kerana kalau kita baca surah Al-Kahfi ayat 10 adalah doa. Allah Ta'ala mulakan dengan yang paling penting bila kita menghadapi musibah, ya, iaitulah doa. Jangan sekali-kali meremehkan doa. Kuasa doa adalah segala-galanya. Ya, la yuraddul qadr illa bid-du'a. Tetapi jangan jadi orang yang tawakal membuta tuli. Kena ada strategi. Ya, pemuda Al-Kahfi memohon rahmat daripada Allah. Dan lihat bagaimana mereka merencana agar Allah berikan rahmat, ya, salah satunya maksudnya tadi keselamatan. Ini dapatlah kita lihat pada ayat 19. Tuan-tuan kalau perhatikan pada ayat 19, ya, kita dapat lihat bagaimana mereka berbincang, bagaimana mereka merangka strategi agar mudarat tak sampai. Keburukan yang menunggu di luar sana, ya, ancaman nyawa yang menunggu di luar sana tak menimpa mereka. Ini penting, ya, kepada kita bila menghadapi musibah. Selepas berdoa, atur strategi. Dan sebenarnya strategi itu tidak perlu kita atur kerana sudah diumumkan oleh pihak berkuasa, sudah diumumkan oleh Kementerian Kesihatan, sudah diumumkan oleh kerajaan. Tugas kita hanya mengikuti saja. Kerana ini adalah strategi untuk memutuskan rantaian virus ini kalau dalam konteks kita. Maka pemuda Al-Kahfi yang diberikan Allah rahmat, yang Allah sedang mustajabkan doa mereka bila mereka bangun pada ayat 19. Mereka bangun daripada lena mereka. Lihat ya bagaimana Allah mustajabkan doa mereka. Dalam tidur itu pun Allah mustajabkan doa mereka. Sebab itulah ayat 17, ayat 18 memaparkan bentuk-bentuk rahmat Allah, di mana Allah melindungi tubuh mereka. Iaitulah 17 dan 18 mentafsirkan rahmat Allah pada ayat 10 tadi. Manakala ayat 19 ini pun adalah tafsiran rahmat. Macam mana Allah Ta'ala mustajabkan permintaan mereka yang memohon rahmat dalam bentuk Allah berikan kepada pemuda-pemuda ini ilham-ilham dan idea-idea yang kita kena belajar. Pentingnya merencana strategi agar doa kamu tadi berlaku. Apa yang kamu mohon dalam doa kamu tadi berlaku. Tak ada guna berdoa tetapi langkah-langkah pencegahan tidak dilakukan daripada bahaya itu datang. Ya, kita berdoa agar Allah Ta'ala, ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita membaca 3 kul, kita membaca ayat kursi, kita membaca amanar rasul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita bacalah, ya, dengan sebanyak-banyaknya, seolah-olah doa dalam pemuda Al-Kahfi tadi. Tiba-tiba, ya, pergi ke kedai tidak berhati-hati. Pergi pula satu family bawa anak-anak. Ya, kemudian beli barang-barang tak ambil jarak 1 meter, social distancing dengan orang. Kemudian balik rumah tidak tengok betul-betul dulu di mana kita letak plastik makanan semua tu. Yang kita tak tahu siapa pegang plastik itu. Kita tak pula basuh tangan. Jadi ini bukan rahmat yang berlaku kepada pemuda Al-Kahfi. Kita kena belajar satu perkara namanya sunnatullah selepas syariatullah. Inilah karakter manusia yang Allah Ta'ala berikan rahmat, di mana kita dapat lihat antara strategi mereka adalah kerana kita lapar, ya, kita perlukan makanan, maka adalah tidak betul kalau ketujuh-tujuh turun pergi ambil makanan ataupun pergi cari makanan. Itu tak ada strategi. Strateginya adalah seorang cukup.
Ya, ketua pergi. Kalau kita ni ketua keluarga lah pergi. Suaminya pergi. Beli apa-apa yang perlu untuk satu lagi simpanan, 3-4 hari simpanan, seminggu punya simpanan. Maka fab'athu ahadakum. Ya. Utuskan seorang cukup. Ini strategi. Kerana sangat berisiko kalau pergi beramai-ramai. Kerana potensi terdedah, ya, kerana sudah dikenal pasti oleh kaum mereka pada waktu itu. Ya, tokoh-tokoh ini sudah dikenali kan. Ini perasaan pemuda Al-Kahfi yang mereka merasakan mereka bangun pada zaman mereka tidur. Jadi berkumpul beramai-ramai begitu sangat bahaya. Kerana mereka sudah disyak dan memang dimahukan, the most wanted persons. Yang kedua, kita dapat lihat bagaimana pemuda-pemuda Al-Kahf ini, ya, apabila sampai sahaja nanti untuk membeli dengan duit perak, ya, pemuda Al-Kahf berpesan kepada utusan ini agar biwarikikum hadhihi. Yang ada perkataan kum di situ. Ini bukan duit kamu, wahai utusan, tetapi ini duit kita bertujuh. Maksudnya apa? Hadhihi. Ini bukan duit satu orang punya usaha. Ini duit menabung kita semua. Maka beramanahlah dengan duit tabung ini. Ya, kita hari ni buat tabungan untuk membantu frontliners. Kita mohon agar masyarakat, ya, netizen yang celik ini agar menyumbang, selain daripada berdoa, menyumbanglah sesuatu untuk membantu lebih banyak alat-alat kesihatan. Tetapi sekali-kali beramanahlah dengan duit-duit sumbangan berkenaan. Kerana dia bukan duit kamu. Dia duit daripada rakyat. Jadi mengambil teladan daripada pemuda Al-Kahf ini, amanah ini penting. Sifat amanah dengan duit ini, maka jangan boros berbelanja. Jangan beli benda yang tak perlu. Beli hanya perkara yang kita perlu. Beli hanya perkara yang diperlukan. Ya, jangan sampai kita jadi orang yang tamak. Sampai monopoli semua benda dekat supermarket tu, sehingga ada orang tak sempat nak mendapatkan roti berkenaan untuk anak-anaknya. Kita bolak semua. Ya, kita perlu dapatkan, tetapi biarlah berkadaran, ya, dengan keperluan kita. Jangan jadi orang membazir pula, ya, di musim-musim musibah ini. Maka dengan duit perak berkenaan, duit kalian ini, hadhihi, depan mata kalian ini, pergilah ke bandar. Ya, pergi beli makanan yang perlu. Jangan membazir. Ya, jangan boros berbelanja. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Dan tolong perhati dengan teliti. Perhati dengan teliti. Jangan beli ikut suka. Perhatikan mana makanan yang halalan tayyibah. Mana makanan yang berkhasiat. Sebab untuk ibadat yang khusyuk, ya, pemuda Al-Kahfi berpegang teguh, ya, dengan ajaran yang barangkali ajaran Nabi Isa bin Maryam. Iaitulah kamu makan apa, dia mempengaruhi ibadat kamu khusyuk ke tidak. Sumber makanan dan pendapatan kamu daripada mana, ia mempengaruhi khusyuk kamu dalam ibadat. Maka kita pun dalam waktu musibah begini, perhatikanlah makanan apa kita makan. Kerana untuk lawan virus, ya, memang tidak ada vaksin buat masa ini, tetapi sekurang-kurangnya untuk meminimumkan serangan ataupun mencegah serangan, maka pilihlah pemakanan yang baik-baik dan waktu makan yang betul. Ya, jangan di waktu musibah begini kita memilih waktu makan yang salah, kita memilih makanan yang salah yang boleh mendedahkan kita kepada pelbagai penyakit. Kita nak elak virus, tiba-tiba kerana kita hanya duduk di rumah, kat sinilah kita dapat penyakit-penyakit lain yang bukan virus. Na'udzubillah. Ya, jadi tuan-tuan sekalian, ambil teladan daripada pemuda Al-Kahfi, di mana mereka sangat teliti. Utusan ini sangat teliti memilih makanan. Biarlah makanan itu azka, yang ditafsirkan halalan tayyibah. Makanan yang perlu-perlu saja, dan ia halal dan ia berkualiti. Ya, kena tanya doktor salah apa makanan-makanan penting yang ada vitamin C, yang ada vitamin apa kan, untuk menghadapi musibah ini supaya tubuh kita ni sentiasa ada imun. Ya, tubuh kita ni sentiasa ada quote in quote vaksinnya. Tubuh kita ni sentiasa sihat walafiat untuk berdepan dengan pelbagai bentuk ancaman penyakit di luar sana. Wal yatalattaf wala yush'iran nabikum ahada.
Sepanjang kamu membeli makanan, perhatikan dengan siapa kamu bercakap, sentiasa memikirkan begini, ya, ada tak kesan tindakan kepada lagi 6 orang di gua tadi? Ada tak tindak tanduk kamu ini merugikan jamaah? Perhatikan elok-elok tindak tanduk kamu dalam konteks pemuda Al-Kahf. Jangan sekali-kali apa-apa terjadi kamu menyebabkan orang dapat tahu lokasi gua dan orang dapat menangkap lagi 6 orang kawan-kawan kamu. So, tindakan kamu seorang jangan sampai merugikan orang dalam gua. Jadi kita ambil teladan di sini. Sepanjang kita berada di luar daripada gua ini, ya, berjaga-jaga agar jangan kerana kita ahli keluarga yang menunggu makanan, ya, terkena bahaya dalam konteks kita ini, virus berkenaan. Sebab itulah, ya, kalau saya lah beli barang kat kedai tu, balik tu kita mandi. Sebab risau, ya, dekat mana tertampalnya virus berkenaan. Walaupun kita dah ikhtiar social distancing, kita dah sedaya upaya mengelakkan daripada tak basuh tangan semua tu, tetapi sentiasa berfikir, ada tak tindakan aku ni akan membawa mudarat pada keluarga? Ada tak tindakan aku ini membawa mudarat kepada komuniti? Jangan fikir diri sendiri saja. Ya, dengan berdegil, duduk lagi kat luar, bersembang, jumpa orang, berjabat tangan, ini bukan waktunya. Jadi pemuda Al-Kahf sentiasa Allah Ta'ala tunjukkan rahmatnya dalam bentuk tindakan mereka tidak mementingkan diri sendiri. Tindakan mereka mementingkan jamahir. Tindakan mereka mementingkan jamaah mereka. Ya, jangan tindakan kamu seorang, ya, kerana lapar sangat contohnya, maka pergi ambil apa jua makanan sehingga menyebabkan orang mendapat tahu perihal 6 orang yang berbaki. Itulah serba sedikit kisah pemuda Al-Kahf yang menyebabkan suratul Kahfi antara surah yang sangat bagus untuk kita kerap membaca pada waktu-waktu musibah begini. Bukanlah kerana kisah itu ada, kisah kita ni ada dalam suratul Kahf, tetapi akhlak yang ditampilkan daripada kisah-kisah Quran ini adalah akhlak yang relevan. Akhlak itu hilang daripada kita kekadangnya, maka kembalikanlah. Yang kedua, dalam tempoh lebih kurang 20 minit yang berbaki ini, ya, kisah pemilik 2 kebun, tuan-tuan. Kisah pemilik 2 kebun. Sebelum tu saya nak tengok kalau ada soalan. Okey, terima kasih pada yang follow, yang beri komen, yang buat sinopsis, yang turut sama mengaminkan doa insya-Allah. Ya, okey, baik, kita teruskan. Sekarang kita berada di fasa di mana pendapatan kita diuji Allah. Saya pun diuji, tuan-puan pun diuji, kaum suami diuji, kaum majikan diuji Allah. Anggaplah ini teguran daripada Allah. Di mana sebelum ini, ya, kita tak pernah sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Bila masuk pejabat, ya, bila kita banyak program, full house, kita tak pernah sebut, ya, kita tak pernah sebut la haula wala maaf Masya Allah la quwwata illa billah, ayat 39. Anggaplah sekarang, ya, musibah yang menyebabkan semua program kena cancel, semua kerja pejabat tidak boleh dilakukan di pejabat. Ya, kita dah mula berfikir macam mana nak survive, ya, kewangan, ekonomi. Ini bukan hanya sampai 30 Mac, barangkali akan berlanjutan dan berlarutan, ya. Bahkan ada yang sampai ke satu tahap berpesan agar bersedia dengan 6 bulan. Banyak ujian Allah Ta'ala akan uji dari sudut pendapatan. Maka bila kita baca suratul Kahf, antara teladan yang kita kena ambil adalah anggap musibah dari sudut ekonomi ini adalah teguran daripada Allah kepada kelalaian kita sebelum ini. Apakah kelalaian berkenaan? Kita menganggap pendapatan, kemewahan kita sebelum ini adalah hasil titik peluh kita, bukan kurniaan daripada Allah. Sedangkan sepatutnya, ya,
walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Sepatutnya bila kita masuk ke kebun, yang tak pernah putus rezeki daripada Allah, barangkali pendapatan kita sentiasa meningkat, sebelum ini kita merencana macam-macam, tetapi akhirnya tiba-tiba dengan penuh kejutan Allah terbalikkan keadaan dengan hikmah agar kita beristighfar, bertaubat dan melafazkan apa? Lam usyrik bi rabbi ahada, ayat 42. Lam usyrik bi rabbi ahada. Pemilik dua kebun ini menginsafi musibah yang telah menimpa beliau dari sudut kebun-kebunnya hancur lebur, pendapatannya sekelip mata hilang. Tetapi Allah rakamkan lelaki ini telah melafazkan, mulai hari ini aku tidak akan sekali-kali menyekutukan Allah dengan apa pun makhluk. Kerana kisah pemilik kebun bukan kisah pemilik kebun yang menyembah berhala, tetapi menyembah harta. Sangat materialistik. Dan bila ditegur oleh orang beriman, orang beriman tegur, jangan buat bisnes cara macam tu, tidak diendahkan. Jadi barangkali inilah natijahnya. Allah Ta'ala memutuskan menahan seketika rezeki yang selama ini mengalir kepada kita, agar kita mengingatinya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. So musibah yang menimpa kita ini adalah untuk tujuan kita membanyakkan istighfar atas kelalaian-kelalaian yang berlaku sepanjang kita memetik buah-buahan, memetik kekayaan. Jadi ini yang kedua, teladan daripada kisah pemilik dua kebun, agar kita tidak melakukan syirik dalam apa pun bentuk. Tidak menganggap harta yang banyak menangguhkan ajal. Tidak menganggap kenderaan yang banyak menangguhkan ajal. Tidak menyebabkan rumah yang banyak, anak yang ramai, human resource yang ramai, populariti yang meningkat boleh menjauhkan daripada azab Allah, boleh menjauhkan daripada mati. Jangan beranggapan begitu. Itu teladan daripada kisah pemilik dua kebun. Adapun yang ketiga, kita dapati kisah Musa alaihi salam dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Di sini ada teladan untuk kita, tuan-tuan. Ada teladan untuk kita. Sekejap kalau ada soalan boleh ajukan. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Belum ada sebarang soalan, terima kasih. Dalam kisah pemuda Al-Kahf, dalam kisah Musa bertemu dengan Khidir alaihi salam adalah satu perkara yang menarik. Allah Ta'ala tidak terus memulakan dengan kisah Musa bertemu dengan Khadar alaihi salam. Adanya babak di mana Musa membawa anak muridnya, Musa membawa pelapisnya, Musa membawa apa yang para ulama sebutkan sebagai Yusha' bin Nun, iaitulah murid setia kepada Nabi Musa, generasi muda yang diberikan harapan untuk membawa dan memimpin Bani Israel ke Baitul Maqdis. Wa idh qala Musa li fatahu, pemuda kepada Nabi Musa, pekerja kepada Nabi Musa. Maksud pemuda di sini adalah bukan sekadar pekerja yang berbakti dengan penuh taat setia, tetapi pekerja yang diberikan harapan oleh tuannya untuk meneruskan perjuangan. Mudah-mudahan kamu lebih baik daripada aku satu hari nanti, sebab tu aku bawa kamu join sekali. Di sini kita belajar satu benda. Antara teladan kita boleh ambil, apabila kita berada di rumah dengan anak-anak, dengan keluarga, seharusnya apa yang berlaku adalah lebih banyak pentarbiahan terjadi. Bonding bukan sekadar lebih kukuh kerana makan bersama, dah tak lagi mana dah ayah tu, dah tak lagi mana maknya, duduk kat situ lah juga namanya rumah. Ingat ini adalah waktu anak-anak memerhatikan dengan lebih kerap ayah dan mak mereka. Anak memerhatikan lebih jelas berbanding anak mendengar. Perangai ayah macam mana, perangai mak macam mana, apa patut saya anak jadi. Jadi macam mak dengan ayah lah. Dan mak boleh kata macam-macam, ayah boleh kata macam-macam, tetapi how you behave, macam mana watak mak, watak ayah sepanjang 24 jam dalam rumah depan anak itu akan mempengaruhi apa dalam fikiran anak, exposure apa yang kita beri pada anak-anak.
Jadi cuba sedaya upaya untuk jadi Musa, wahai ibu bapa sekalian, yang expose yang baik-baik, teladan yang baik-baik kepada anak-anak kita ni. Ya, sebagaimana Musa dia bukan menunjuk-nunjuk. Musa alaihi salam berkata, ya, antara satu perkataan beliau adalah la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ini satu teladan kepada pemuda ini, di mana gurunya, ya, kalau kita anak ni, bapa kita kata begitu, mengajar mereka satu akhlak yang ada pada Nabi Musa, ya, adalah guru aku ni kalau dalam hal-hal ilmu dia tak berkira. Dia sanggup cari tok guru lain, ya, walaupun dia tu sendiri ulama besar. Ya, dia sanggup nak cari ilmu. Dalam hal ilmu dia memang takkan fikir apa pun halangan. Ya, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Ini yang dipelajari oleh murid Musa ini. Bila guru kata macam tu dalam usia yang sudah lanjut, Musa alaihi salam berkata begitu. Ada waktu ni kita kena tinggalkan sekejap rutin kita, ya, sebagai cikgu ataupun guru besar kepada Bani Israel. Ya, duduk untuk menelaah. Ini pun satu benda kita belajar daripada kisah Musa dan Khadar ini, iaitu hikmah bila Allah Ta'ala menahan seketika masa kita di pejabat. Ya, saya tak pergi pejabat, tuan-tuan tak pergi pejabat, ibu-ibu dah tak bekerja. Bila duduk di rumah ini, ada tak kita prinsip Nabi Musa nak menuntut ilmu? Ada tak nak baca beberapa buah buku? Dah berapa buku kita baca? Sebab kita hanya ada duduk di rumah saja dan banyak masa lapang kita boleh buat. Jadi seharusnya bertambah jumlah muka surat kita baca. Bertambah dokumentari yang kita boleh lihat juga bersama dengan anak-anak. Kemudian seterusnya tuan-tuan, dalam cerita Musa bertemu dengan Khadar alaihi salam, ini juga penting. Sebab masa tak mengizinkan, saya petik salah satu hentian. Salah satu hentian yang kita dapati adalah hentian yang membabitkan kematian. Ya, iaitulah Musa alaihi salam telah pergi ke satu hentian bersama dengan Khadar alaihi salam, fantalaqa, ayat 74, hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Ya, di mana di hentian berkenaan Khadar alaihi salam di hadapan mata Nabi Musa alaihi salam, Khadar telah membunuh anak muda, nafsan zakiyatan bighairi nafs. Ya, satu nyawa, satu jiwa yang suci, sehingga Musa alaihi salam tidak dapat menahan kemurkaannya. Laqad ji'ta syai'an nukra, bila telah menghukum tindakan Khadar alaihi salam. Di sini kita belajar satu perkara, kerana musibah yang sedang yang menimpa kita sekarang ini bukan hanya kepada negara kita, sudah sampai ke angka 15 kematian. Ya, semoga Allah mencucuri rahmat kaum muslimin yang pergi ke rahmat Allah, yang pulang ke rahmat Allah akibat daripada asbab virus ini. Penting kita kena sebut asbab virus ini, kerana virus dan apa pun penyakit, termasuklah kemalangan ataupun seseorang, ia tidak mencipta kematian atau kehidupan. Yang mencipta kematian dan kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang kita kena pegang, walaupun berat, tetapi ini prinsip kita kena pegang, iaitulah Musa alaihi salam diajar Allah bahawasanya Khidir hanyalah asbab. Beliau diberikan ilmu laduni, beliau diberikan wahyu oleh Allah, ya, dan beliau hanyalah asbab yang menyebabkan kematian anak berkenaan. Ya, jadi kita kena faham satu perkara daripada kisah hentian yang kedua ini, iaitulah siapa musabbab, siapa asbab. Dengan penuh adabnya, ya, Khidir alaihi salam, ya, menjelaskan kepada Musa bahawasanya dia melakukan bukan kerana dia sengaja. Ya, dia melakukan bukan kerana dia memang nak melakukan. Ya, dia melakukan, ya, kerana menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana disebut pada ayat 82, wama fa'altuhu an amri, dan tidaklah aku melakukan daripada kemahuan aku, kerana adanya perintah daripada Allah.
Ya, jadi virus dan apa pun penyakit yang datang, ia adalah asbab yang kita kena ingat betul-betul ajal maut sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemergian, ya, orang-orang tersayang, ya, kaum muslimin, ya, yang kita memahami, ya, ia antara puncanya adalah virus berkenaan. Kita perlu faham, ya, kalau tidak kerana virus berkenaan pun Allah, ya, menjemputnya pulang lebih awal kerana rahmat Allah. Sebab tu orang panggil pulang ke rahmat Allah. Kena sentiasa percaya walaupun kita tak tahu. Kalau Nabi Musa dia diberitahu, kita barangkali tidak diberitahu. Tetapi Allah mengajar prinsip, ya, agar bersangka baik. Ya, kematian yang terjadi ada hikmahnya, sebagaimana hikmah yang Allah Ta'ala tonjolkan kepada kematian budak lelaki di hadapan mata Nabi Musa alaihi salam. Iaitulah, ya, pada ayat 80, adapun anak muda itu, ya, adapun anak muda itu kedua-dua orang tuanya mukmin dan kami bimbang, ya, dia akan memaksa dan mengheret kedua-dua orang tuanya kepada kesesatan dan kekufuran. Jadi nak katanya ada hikmah, ya, di sebalik kematian. Allah Ta'ala ada rencana pelbagai kebaikan di sebalik perginya orang-orang yang tersayang yang kita tidak duga. Semoga Allah mencucuri rahmat, ya, orang-orang beriman yang telah pergi akibat daripada wabak ini, ya. Allahumma ghfir lahum warhamhum. Kemudian yang terakhir tuan-tuan, dalam tempoh yang berbaki, okey, kalau ada soalan boleh ajukan, saya perhatikan sekejap. Okey, terima kasih yang bagi komen. Okey. Yang keempat dan terakhir, juga kerana masa, saya bataskan kepada kisah Zulkarnain di hentian yang kedua juga, ya, hentian yang kedua dan hentian yang ketiga. Zulkarnain dalam suratul Kahf ada 3 hentian beliau telah pergi. Di hentian yang kedua, beliau telah sampai di satu lokasi di mana kaum yang ada di situ, antara mereka dengan matahari yang terbit, tidak ada sebarang sitran, tidak ada sebarang pelindungan. Di antara tafsiran ayat 90 ini adalah penduduk ini sangatlah jauh daripada bandar. Sebab bandar kalau bangunannya tinggi-tinggi, ya, adanya pencakar-pencakar langit, pasti orang-orang miskin ini ada ruang untuk berteduh. Bila ada rumah boleh duduk tepi rumah, ada sesi minyak duduk tepi sesi minyak, ada tempat berteduh, ya, gelandangan ini. Tetapi gelandangan dalam ayat 90 ini, ataupun tafsiran kata, antara tafsirannya adalah kaum yang primitif, sangat jauh daripada pembangunan, duduk kat ulu, duduk kat ceruk mana tak tahu. Tapi Zulkarnain jumpa dia orang ni. Zulkarnain mencari mereka, di mana wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra, di mana mereka dengan cahaya mentari berkenaan tidak ada sebarang perlindungan. Ya, antara tafsiran para ulama, kaum ini, ya, bukan sekadar mereka tidak ada kediaman, ya, tidak ada rumah untuk duduk, dan negara ini negara yang tidak ada sebarang pembinaan bangunan kediaman, tetapi mereka juga tidak ada kemampuan untuk berpakaian. Kadzalik waqad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui dengan sangat meliputi terhadap apa yang ada padanya, yakni Zulkarnain. Apa yang Zulkarnain buat di hentian yang kedua itu, ya, kami tahu perihalnya yang tersurat dan yang tersirat. Khubran pada ayat 91 ini adalah khabar yang tersirat. Kalau khabran ataupun khabaran itu khabar yang tersurat. Apa yang kita boleh nampak itu khabar. Apa yang kita tak nampak motifnya, apa motif dia buat, itu khubran. Ya, seseorang bertindak memberi bantuan, maka kita akan kata dalam surat khabar kita adalah bantuan diberikan. Tetapi khubran adalah membabitkan motif, benda yang confirm kita tak boleh nak judge orang dan kita tak tahu apa niat dia yang sebenar. Khubran, ya, ghaibiyat, ya, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beza khubran dengan khabaran adalah khubran ini menyentuh perkara-perkara ghaibiyat, ya, mithqala darratin, benda yang tak nampak di mata kasar kita ini. Di sini antara tadabbur para ulama yang saya baca adalah Zulkarnain
apabila tiba di hentian yang kedua, Allah tidak sebut apa dia buat. Allah Ta'ala hanya sebut, kami tahu apa dia buat. Kita memang tak tahu apa Zulkarnain buat berbanding hentian pertama dengan hentian ketiga. Sebab hentian pertama, hentian ketiga Allah Ta'ala bagi tahu apa yang dia buat. Tetapi di hentian yang kedua, dia sampai pada satu kaum. Tetapi Allah tak bagi tahu kita apa dia buat. Tetapi Allah bagi tahu, Allah tahu apa dia buat. Pertama sekali, tafsiran yang kebanyakan para ulama sebut adalah kerana telah disebut pada ayat-ayat sebelumnya, yakni hentian pertama, maka tak perlu diulang hentian yang kedua. Dia melakukan polisi yang sama. Polisi yang sama apa dia? Keadilan ditegakkan. Iaitulah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia dapat pengganjaran yang baik. Tetapi orang-orang yang zalim akan diazab dan dikembalikan kepada Allah agar diazab dengan lebih berat. Ya, jadi inilah yang juga berlaku di hentian yang kedua. Tetapi para ulama juga berkongsi tadabbur mereka, iaitulah bila kamu jumpa satu tempat, ya, yang manusia di situ tidak ada cukup kediamannya, ya, tidak ada cukup pakaiannya, maka berikanlah, ya, bantuan kepada mereka dengan ikhlas, di mana orang tak nampak, khubran, hanya Allah sahaja tahu niat kamu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberikan bantuan. Ini akhlak penting ketika diuji Allah dengan musibah. Tengok jiran sebelah kita, cukup tak makanan? Tengok jiran sebelah kita, cukup tak pakaian? Ya, sebab keterbatasan pergerakan menyebabkan adanya sesuatu yang sudah tidak lagi boleh digunakan. Jadi tuan-tuan kena sentiasa perhati, kokok ada orang tak cukup makanan, beri bantuan, kerana ini akhlak Zulkarnain. Beri bantuan, ya. Dan usaha-usaha untuk membantu keluarga frontliners kita jayakan sama-sama. Ya, mudahkan urusan mereka yang berkorban di jalan Allah Ta'ala ini untuk membantu, ya, menghapuskan virus ini. Dan akhir sekali, ya, 3-4 minit ini, ya, di hentian yang ketiga, kita belajar satu lagi perkara di mana Zulkarnain apabila mahu membina tembok tembaga besi, ya, kerana keperluan musibah masyarakat di hentian yang ketiga adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kerosakan yang mereka bawa sebelum ini menyebabkan penduduk ini, ya, meminta kepada Zulkarnain agar dibina halangan, dibina radman, dibina saddan daripada Ya'juj dan Ma'juj. So Ya'juj Ma'juj adalah musibah, kerosakan yang mereka bawa kepada penduduk di sini. Satu teladan penting daripada kisah ini adalah apabila Zulkarnain, ya, dan bala tenteranya membina tembok ini, prinsip yang beliau telah sebutkan adalah, pertama, tidak perlu bayar saya. Apa yang Allah Ta'ala kurniakan jauh lebih baik, ayat 95. Yang kedua, kalian tolong saya, berikan kerjasama, jangan melihat sahaja. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Prinsip penting di sini adalah fa'inuni biquwwah. Kalian jangan menonton saja, ayo hulurkan tangan membantu, bersinergi bersama, bekerja sama, ya, bahu membahu, ya, ringan sama yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Di sini kita belajar, ya, dalam hal-hal dalam keadaan kita menghadapi musibah ini, ya, kena ada common sense, kena ada sifat tolong menolong antara satu sama lain. Tolong pemerintah, ya, kalau Zulkarnain itu, rakyatnya itu dipesan agar hulurkan bantuan, jangan menonton saja, jangan pentingkan diri sendiri, ya. Jadi bantu kami dengan asbab bantuan rakyat jelata. Walaupun Zulkarnain diberikan Allah rahmat, ya, beliau boleh untuk melakukan dengan bala tenteranya sahaja, ya, tetapi di sini ada banyak teladan. Satu yang saya nak kongsikan, iaitulah dipanggil sense of belonging, ya, responsibility, rasa tanggungjawab kepada pasukan, ya. Masalah ni memang masalah, tetapi jangan serah pada orang untuk menyelesaikan. Kamu tu sendiri kena jadi be part of solution. Kamu tu sendiri kena tanya, apa sumbangan kamu dalam hal-hal begini.
Kamu nak menghadapi musibah daripada bahaya. Dalam konteks suratul Kahfi, Ya'juj dan Ma'juj, kamu nak mengelakkan bahaya dan kamu sedang mendapatkan bantuan daripada pemerintah, daripada penguasa Zulkarnain. Takkan kamu tengok saja. Kamu sendiri kena jadikan diri kamu kena latih diri kamu. Jangan jadi orang yang bertongkatkan bantuan, bertalian hayatkan, sikit-sikit minta tolong. Kamu sendiri kena ada satu mentaliti usaha membantu. Oleh itu saya menyerulah, ya, agar kita sedaya upaya, ya, yang pertama tadi pedoman doa, yang kedua teladan-teladan ini mengajar kita agar membantulah, ya. Suratul Kahfi, ya, berakhir dengan kisah seorang pemerintah yang dibantu oleh rakyatnya untuk membina dinding menghalang mereka daripada keburukan, yakni daripada Ya'juj dan Ma'juj. Okey tuan-tuan, puan-puan sekalian, terima kasih pada semua yang berikan komen dan mengikuti. Tepat jam 11 saya mohon izin untuk berhenti, dan kerana tidak ada sebarang soalan, maka saya tidak menjawab apa-apa soalan, melainkan penghargaan kepada anda. Teruskan berdoa agar Allah mengangkat Allahumma ya dafi'ul waba'i wal bala', ya, khalisna minal waba'i wal bala', dan ambillah kesempatan di waktu-waktu musibah begini untuk lebih banyak menelaah Al-Quran. InsyaAllah dari semasa ke semasa, saya, Ustaz Syahmi dan Ustaz Dr. Azrul akan berkongsi kepada anda 10.30 pagi hingga pukul 11 mulai esok. InsyaAllah berterusan. Bukan setiap hari lah, ya, kami akan bergilir-gilir dalam satu minggu. Saya hari Rabu, Ustaz Syahmi hari Jumaat barangkali, Ustaz Azrul barangkali hari Ahad, untuk membantu tuan-tuan, ya, stay at home, recite Quran, ya, hashtag benda tu, insyaAllah stay at home dan kita membaca Al-Quran. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.